Kan? Yang ketiga, tadi sedekahun jariyah aw ilmiah tabayyun aw waladin salihnya yad'u lahu, anak yang soleh berdoa baginya. Jadi masih lagi memberikan, kubur kita boleh lagi diluahkan kalau ada anak yang berdoa kepada kita. Tapi saya hari ini bukan nak fokus bab tu. Kita nak tengok susu galur pencarian pahala kita, pencarian ibadat yang nilainya tinggi di dalam Ramadan ini. Jadi kita tengok gandaan yang Allah bagi kepada kita. Itu siapa yang mencari ilmu pengetahuan dalam bulan Ramadan, selangkah dia ke sana, Allah bagi pahala selama setahun. Dan Nabi kata aku tunggu rohnya di bawah aras. Itu pertama. Yang kedua adalah ada yang sama juga, gandaan yang diberi istimewaan kepada kita dalam bulan Ramadan. Wa man dawama 'alal jama'ati fi ramadana ata Allah taala iyyahu bi kulli raka'atin madinah tamla'u min amillah. Sesiapa yang bersusah payah bersemayam jemaah tak ketinggalan satu waktu pun, tak kira lah, memang ada ketinggalan juga masa kita, maklum sajalah, bukan kita duduk kat Mekah, kita duduk Malaysia. Tentulah sibuk-sibuk tertinggal juga. Tapi dia mencari jalan sedaya upaya dia, seperti yang dikatakan Al-Quran, laha makasabat wa alai makatasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allah ni tidak menekan kita ya. Tidak menekan kita. Dia bagi pahala sebanyak mana yang kita mampu. Jadi dengan itu kalau kita mampu melaksanakan tugas sembahyang berjemaah setakat mana yang boleh, maka setiap rakaat yang kita rokok waktu sembahyang jemaah tu, Allah akan memberi pahala kepada kita satu mahligai di pada mahsyar nanti, di akhirat nanti. Ata Allah Ta'ala iyyahu bikulli qadamin bikulli raka'atin madinah tamla'u min amillah. Dia bagi mahligai yang penuh dengan nikmat Allah. Artinya kalaulah orang itu semayang 17 rakaat, 17 semua dia satu hari itu dia semayang berjemaah, berarti dia akan memperolehi 17 buah mahligai dalam syurga. Apa nak banyak sangat mahligai dalam syurga ni? Bini seorang mahligai 17 nak buat apa kan? Tapi tak kisah, itu tawaran Allah di ini, kita terima je lah. Katakanlah orang tu sembahyang dalam bulan Ramadan 20 hari. 17 kali 20 berapa? 340 rakaat. 340 rakaat kali ni dapat 340 mahligai di syurga. Nak buat apa banyak sangat? Terlalu banyak. Saya nak tutup handphone dulu. Susah juga handphone ni pun kan. Kalau maaf ya nak jawab kalau dari Mekah. Hello. Waalaikumsalam. Saya agak sibuk sikit. Ya, telefon pukul 5.30 kan. Terima kasih. Kacau ya. Yang senang tu je, tutup je kan. Selesai kes. Okey, kita tak mau dia ganggu lagi. Kita lihat balik kepada tawaran yang diberi oleh Allah SWT kepada kita dari sudut sembahyang tadi, satu rakaat satu mahligai. Nak buat apa banyak mahligai di ini? Tapi yang sebenarnya jaminan kita akan masuk syurga hanya kerana kuat beribadat jemaah sembahyang dalam Ramadan. Itu saja. Dia nak bagi 200 mahligai ke, itu terpulang kepada rahmat kasih sayang Allah kepada kita. Yang penting kita dijamin masuk syurga. Yang kita takut kita didivert ke neraka. Okey? Itu saja. Itu bab sembahyang jemaah. Gandaan pahala yang diberi. Selain daripada satu jemaah diberi 27 kali ganda kalau mengikut dalam hadis yang biasa. Tetapi mungkin di dalam bulan Ramadan Allah boleh bagi ganda yang lebih. Mungkin ada banyak lagi. Janji Allah kepada kita, janji Nabi kepada kita. Kemudian kita tengok satu lagi. Wa man barra walidayhi fi ramadana yanalu nadrallahi yaumil qiyamah wa ana kafilun fil jannah. Dalam bulan Ramadan siapa yang berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya, maka Allah akan memberi peluang kepadanya melihat Allah di padang mahsyar besok. Yanalu nadrallahi yaumil qiyamah wa ana kafilun fil jannah. Dan Nabi kata aku garanti dia masuk syurga. Mengapa begitu hebat? Ini dalam bidang ilmu, kaedah ilmu dalam Islam ni begini. Al-Quran ayat 20 surah Isra ada menyebut tentang menghormati kedua ibu bapa. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah memperdukan anda sembah dia, jangan yang lain. Sembah Allah saja, tak boleh yang lain. Dan dengan kedua ibu bapa hendaklah kita berlaku ihsan. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma.
Kalau didapati kedua mereka ini sudah tua, jangan sama sekali berkasar dengan mereka walau mengatakan berkata, oh, wala tanharhuma, dan juga janganlah kita mengherdik dan melakukan sesuatu yang dia tak boleh aman dengan kita. Kalau kita tengoklah surat khabar baru ni, Allah, menantu tikam pak mentua mati. Kan? Banyak sangat keadaan yang membuatkan orang tu berdosa, di mana syaitan bermaharajalela dalam Ramadan, sedangkan syaitan sudah dibelenggu. Jadi benda ini yang tak baik. Jadi kalau kita tengok dalam ayat ini, dia suruh kita berbuat baik dengan kedua ibu bapa. Kalau kita buat baik dalam bulan puasa, Nabi tambah lagi satu. Bila dia meninggal, dia mudah melihat Allah SWT. Dan di dalam sebuah kitab yang dinamakan Al-Kabair, dosa-dosa besar, ada 73 senarai dosa besar. Dalam 73 itu dikategorikan mengikut keadaan. Yang paling besar dipanggil Akbarul Kabair. Dosa besar yang paling besar daripada segala yang besar-besar ialah 10 perkara. Pertama dia kata syirik. Yang kedua tinggalkan sembahyang. Lepas tu minum arak, berjudi, ukukul walidain, menderhaka dua ibu bapa, memfitnah. Lagi apa lagi? Tidak berpuasa. Fatru Ramadan bighairi uzrin. Buka tak berpuasa dalam Ramadan dengan tidak ada uzur. Artinya mengingkari perintah Allah. Ada lagi lah. Mengumpat, memfitnah, zina, macam-macam. 10 yang utama. Jadi rupa dalam 10 ini dimasukkan menderhaka kepada dua ibu bapa. Termasuk dalam dosa besar. Jadi sebagai counter attack balik, kalau kita berbuat baik dalam bulan bukan saja setakat mak ayah kita senang dengan kita. Kita pergi hubungi mak ayah, artinya jaminan untuk melihat Allah tu senang. Mengapa? Di syurga besok, kita boleh lihat Allah. Macam nak lihat? Jadi yang nak beri sedikit gambaran masyarakat. Apabila terjadi saja kiamat, di malaikat tiup sangkakala dibentangkan padang mahsyar. Bila padang mahsyar dah ada, Allah menyuruh. Ini dalam kitab Tanbihul Filin. Boleh beli ya, kitab Tanbihul Filin tebal. Tebal sangat. Lebih kurang RM28 kot harga dia. Jadi dalam muka surat 35 dengan 41. Ini cerita berkenaan dengan azab seksa di padang mahsyar. Jadi Allah menyuruh malaikat Israfil tiup sangkakala jadi padang mahsyar. Dia panggil pula malaikat Mikail, Mikail ya, Mikail, malaikat yang menurunkan rezeki, suruh menurunkan hujan. Dia pun tiuplah dia pun panggil hujan. Hujan pun awan pun berarak dengan membawa kandungan-kandungan hujan, lalu turunlah hujan. Bila turun hujan, rupanya hujan yang turun ni ialah lepakan air mani manusia yang pernah dihidupkan di atas dunia. Penuh padang tu. Maka Allah berseru kun fayakun. Allah kata jadi, maka jadilah. Ketika jadi saja manusia ni jadilah. Bila jadi je, bentuk manusia masa itu ada dua wajah. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, yauma tabyadu wujuhum wa taswadu wujuh. Hari itu ada orang yang diputih muka, ada orang yang dihitam muka. Fa ammal ladzina swadat wujuhum akafartum ba'da imanikum. Adapun orang yang bermuka hitam, masuk saja roh dalam badan, Allah tanya akafartum ba'da imanikum. Kamu buat kerja kafir setelah beriman. Ini yang digambarkan ialah orang Islam yang bermuka hitam. Orang kafir duduklah ayat lain. Orang kafir wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Orang kafir dihalau masuk neraka berpuak-puak. Mereka ini duduk bukan di kompartmen itu. Dia kompartmen di jurang neraka. Sehingga sampai Allah buka pintu dia. Bila Allah tanya mengapa aku tak sembah akulah Tuhan kamu. Dia kata aku ikut bapak-bapak kami, pemimpin kami suruh sembah yang tu. Dia kata kalau gitu engkau menderhaka, engkau tak. Sedangkan rohmu berjanji bahawa aku adalah Tuhan kamu, sekarang masuk neraka. Kila dukulu abu abajannah khalidina fiha. Cerita orang kafir ni, dia sekejap pada mahsyar terus masuk neraka. Terus jadi batu ataupun kayu api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah. Tinggallah orang yang Islam tapi tidak beriman, mengaku Allah Tuhan dia tapi tak banyak amalan yang menyebabkan dia duduk di bawah matahari sejengkal atas kepala. Mukanya hitam. Mukanya hitam sebab tak ambil uduk. Sebab itu pentingnya kita sebagai seorang Islam kena ambil basuh muka kita tiap-tiap hari. Sebab dia akan memutihkan wajah kita.
Jadi apabila Allah tengok orang bermuka hitam, Allah tanya, akafartum ba'da imanikum? Mengapa engkau jadi kafir setelah beriman? Kata tidak semua lain melainkan Allah. Tapi duduk atas dunia kau tak sembah aku pun. Fazukul azab bima kuntum takfurun. Dia tak suruh masuk neraka. Dia kata terima dulu azab apa yang kamu ingkarkan. Iaitu matahari jika atas kepala. Dipendekkan cerita. Setelah lama orang ni duduk dalam tu, dah tak tahan lagi dah. Dan masa pun sudah sampai untuk dihisap. Maka orang ni pun, orang mujrimun, dalam ayat 12 surah As-Sajdah. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kalau kamu tengok Muhammad, tiba-tiba kumpulan mujrimun, orang berdosa, umatmu yang berdosa ini, mengelintau kepala mereka mencari Tuhan mereka. Artinya, kalau kita tengok orang yang taat kepada kedua bapa, dia bakal melihat Allah di padang mahsyar. Tapi orang ini, dah lah dia tak beli bapa dia. Tak semayang pula. Dia tak cari Allah, tak nampak. Walau tara idzin mujrimuna nakisu ru'usihim min darabihim. Tercangak-cangak mencari Tuhan mereka. Setelah lama cari, mereka perasan berdepan dengan Allah. Mereka menyeru, Rabbana absarna ya Allah. Kami nampak siksa-Mu teruk sangat. Dan kami mengaku Engkau sebagai Tuhan kami. Wasami'na, masa hidup dulu pun kami dengar khutbah jemaah ittaqullah sekali-sekala. Tapi kami tak sempat nak buat ibadat. Duk sibuk dengan dunia kami. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Boleh tak engkau kembalikan kami ke dunia nak buat amal soleh sekejap saja. Kami dah yakin dengan janjimu. Malaikat sebelah tu jawab, too late baby. Cakap putih. Too late. Why? Today you want to excuse. Before you didn't. Dia cakap putih lah. Kan? Tak boleh buat apa lagi dah. Tapi waktu itu ialah masa yang sangat sesuai untuk mereka dihadapkan di hadapan Allah. Maka waktu itu mereka pun dibawa ke hadapan Allah. Saja kita mengaji lah hari ini sebab saya rojak Al-Quran dan hadis saja. Kalau kita cek tengok dalam surah Isra, dia ada sebut betapa apabila kita berdepan dengan Allah SWT, benda ni kita kena faham. Ayat 13 dia kata apa? Apabila orang tu duduk di hadapan Allah, dipanggil Yaumul Hisab. Bukan hari yang sama, semua orang kena periksa dah. Orang yang dulu dia periksa awal sikit. Orang yang lambat periksa lambat. Dia tengok keadaan lah. Tapi tiap-tiap hari akan ada Yaumul Hisab. Orang ini pun ada berdepan Allah. Bila ada berhadapan Allah, masuk dalam kandang apa? Kandang mahkamah lah, depan Allah. Duduk saja berdepan dengan Allah. Allah tak, dia tak boleh tengok Allah, tapi dia tahu Allah berdepan dengan Allah. Maka ketika itu Allah menyeru kepada malaikat kiraman katibin, turunkan kepada mereka tulisan yang mereka buat sendiri. Ayat ni berbunyi macam ini. Kita cek tengok ayat 13, ayat 13 dalam surah Isra, ayat 14. Wa kullu inasin alzamnahu ta'irahu fi unuki wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Setiap manusia yang berada di hadapan aku di hari mahsyar itu, di hari Yaumul Hisab itu, kami wajibkan kepada mereka, kami lazimkan kepada mereka memikul beban di atas bahu mereka. Alzamnahu ta'irahu fi unuki wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Dan dihamburkan segala kitab tulisan kepada mereka, dihamburkan, hambur di atas bahu mereka kiri dan kanan. Setelah benda tu ada dah, jadi kita nak tahu juga dari segi akademik lah. Kita ni dekat Open University ni, kita nak buat akademik sikit. Okey, nanti saya nak tengok ada kalkulator atau tidak. Susah juga nak buktikan sesuatu pun kan. Benar ni banyak arat, mujur saya buat kalkulator. Okey. Macam mana kita nak kira? Ketai nak turun atas kepala kita, macam mana nak kira? Okey, kata orang tu mati umur 60. Dia mati umur 60. Katakan dia akhir balik umur 40.